Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Hello, Min. Mana orang? Belum lagi. Dengan suku baru ramai masuk ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Aduh, kau 5 orang. Patutlah kau diam-diam ni kan. Kau tak set upaya kau ni.
Aku kena Delta, masuk 5 hari masuk hospital. Daripada mana tak sure lah. Daripada aku punya adik ipar transfer dekat aku punya wife. I see. Lepas tu seterusnya lah, sampai satu rumah. I see. So it was like aku sebab yang kena wife dengan anak aku dulu. So Okay. isolate orang tu. Hmm. Dan bila aku isolate tu aku yang jaga rumah. So bila aku jaga rumah tu I tak ada orang see. jaga aku lah. So I bila see. orang tak ada jaga aku, semacam aku demam ke apa semua, aku tak macam aku tak apa kisah sangat lah. So then bila lepas tu bila aku dah test aku positif, dan aku keluarkanlah wife aku semua daripada bilik I kan. see. So bila dah keluarkan wife daripada bilik semua, then baru diorang tengok keadaan aku macam mana. I see. So baru diorang tengok, apa pasal lain macam ni, tengok dengan muka dah bloated, dengan sebab semua oximeter semua dengan diorang, sebab aku isolate diorang kan. So then only baru keluar oximeter apa semua, baru dia check, tengok aku punya oksigen dah 90 lah. I see. So that's why kita orang pergi CAC masa tu, COVID Assessment Center. Diorang check semua, diorang kata ada dua pilihan, either you go to Sungai Buloh straight or you cari private hospital. So either way kau tak boleh aku tak boleh tak pergi. So that's why aku pergi admitted dekat Thomson, quite far lah from my house kan, daripada Bukit Antarabangsa ke Kota Damansara kan. Tapi that's the only hospital available lah. So bila dia buat tu semua, macam-macam lah aku kena buat. And funny thing is that aku kan triple AZ. So it's basically triple AZ ni, bila kau okay lah, tak kisahlah dia triple ke apa ke, tapi bila AZ campur dengan COVID, there's a possibility for you to get blood clot. So aku punya blood dah very thick lah at that particular moment. So aku kena buat everyday injection untuk blood thinning injection. So I was on blood thinning medication, was on steroids, etc. lah, a lot of things lah. For the last 5 days lah. So now alhamdulillah everything is back. Nak kata back to normal tu tak, but things are getting better lah. Because kuman tu dah masuk dekat paru-paru kan, so aku dah kena pneumonia semua. So that's it took a while lah. So macam kalau, tapi dia punya percentage tu is not that high, kuman yang masuk dalam paru-paru tu. So hopefully boleh fully recover. Okay, insyaAllah. So unexpected lah, because I was very positive that okay, this thing Omicron, but suddenly it's actually aku dapat Delta. So macam mana kelas kita berapa ramai on average 13-14 lah sekarang. 13-14 lah. Ya, aku rasa betul lah. Tengok lagi lah kalau dia linger kat 13-14 orang lah sekarang ni. In terms of ni, fun ada? Dia tambah? Fun itulah aku sebenarnya segan juga nak minta, sebab kita kelas tak ramai kan. So for this while aku tak apalah, nanti kena flash balik. Kena flash agak lah. Kena minta agak lah. Tapi for me, for the time being, okay lagi lah. Tak apalah, I mean we just do lah. We need to do that lah. We need to do that. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni sahabat kita baru lepas COVID ni. Betul, siap Syah. Betul lah. Ustaz, nak siap Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Getting better Ustaz. Alhamdulillah. Itu dengan tak kira. Itulah, tak sangka. Rupanya dapat Delta, ingatkan dapat Omicron, rupanya dapat Delta. Fikir Delta dapat. Yalah. Tapi subuh esok start tugas balik lah. Subuh esok. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan.
Batuk mesti ada lah. Batuk mesti lama punya. Macam saya itu. Diorang kata Jumaat bawa Jumaat ni, kata Jumaat ni memang tak lah cakap bagi Rehat dulu. Rehat dulu tak boleh. Slow boleh. Push. Tak boleh. Bagi rehat lah. Okey. Rehat tu. Baik, sahabat-sahabat lain sihat Alhamdulillah Ustaz setakat ni. Alhamdulillah. Yang lain pun itulah. Ada juga lah yang COVID semua tu, tapi itulah masing-masing. Tapi so far semua ambil vaksin kan, insyaAllah semua tak teruk sangat lah. Harap gitulah, kita harap yang kalau dijangkiti pun sembuh lah. Yelah, insyaAllah. Sudah ni kalau kita dengar jangkiti tu memang risau kan. Kawan-kawan sekerja ada yang meninggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tuan Wan Abdul Hamid. Saya ni hari yang kelima. Hari Jumaat hari tu. Saya hari kelima. Masih lagi kan? Macam ni? Ya, ni hari kelima lah di rumah je ni. Tapi itulah yang lain-lain sistemnya simptomnya tak ada. Cuma itulah yang dekat tekak dan memang kahak dan rasa nak batuk tu je. Kadang dia tak adalah rasa time batuk tu sangat. Sometimes je. Cuma tahulah dia duduk kat situ kan. Ya, dia duduk kat situ. So alhamdulillah. Hari kelima ni rasa macam dah sembuh lah rasanya. Cuma masih dalam kuarantin lah. Jadi, alhamdulillah tak ada lah, semakin teruk, tak ada. Daripada hari pertama tak ada demam, tak ada apa. Dia macam mendatar je. Dia rasa tak sedap di sini saja. Dia kongkong. Dia kalau tak demam tu ambil ke mana? Ya, Dia kalau tak demam jenis apa. Tak demam apa. So itulah dia. Ni saya mungkin daripada kluster office lah. Kat office memang Putrajaya sangat. Office almost every day lah tingkat yang berbeza je lah. Nasib-nasib lah sekarang ni. Dia tak ada nak tutup office, tak ada. Dia mana yang office yang terkena tu dia buat sanitize pagi dan petang tu orang dah operation macam biasa lah. Okey Ustaz, saja je nak kongsi dengan kawan-kawan. Okey. Tak apa, sebab lain orang lah pengalaman kan. Betul. Pengalaman kena kan. Betul. Allah ni. Tapi doa sembuh lah, sihat semua semua. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum kelas ni boleh saya nak tanya soalan ke Ustaz? Boleh, apa tu? Tunggu kawan-kawan. Maaf ni mungkin Ustaz pernah terangkan kat kawan-kawan sebelum ni, mungkin saya tak datang kelas ke apa gitu kan. Saya ada dua persoalan pasal Al-Quran Al-Karim lah Ustaz. Okay. Maknanya kita diajarkan bahawasanya Al-Quran ini mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar sekali. Ustaz, yang paling besar. Soalan pertama saya Ustaz, kenapa Al-Quran Al-Karim yang menjadi mukjizat yang paling besar Ustaz? Walhal kalau kita fikirkan mungkin pada ketika dulu tu mukjizat lain seperti macam membelah bulan ke atau Isra' Mi'raj ke apa Ustaz kan, keluar air daripada jari kan Ustaz dulu pernah ajar kita. Maknanya benda tu bukankah itu maknanya lebih besar Ustaz? Dari segi zahirnya masyarakat ketika itu kalau tengok macam tu macam besarnya benda ni. Jadi kenapa Al-Quran pula yang mukjizat yang paling besar? Tu soalan pertama saya Ustaz. Soalan kedua saya yang berkaitan juga Ustaz. Jadi bagaimana untuk kita sebagai umat yang mungkin kurang penguasaan dalam bahasa Arab Ustaz kan, dapat menikmati kebesaran mukjizat Al-Quran ni Ustaz, yang paling besar, mukjizat paling besar ni. Itu dua soalan saya Ustaz. Yang kedua tadi macam mana? Jadi yang kedua tu maksudnya mengetahui bahawa Al-Quran ialah mukjizat Rasulullah SAW yang paling besar. Bagaimanakah kita sebagai mungkin insan yang mungkin kurang penguasaan bahasa Arab Ustaz kan? Kita tak faham pun bahasa Al-Quran ni, bagaimana untuk orang macam kita ni
nak merasai kenikmatan ni lah Ustaz. Nak mengambil faedah daripada mukjizat yang paling besar ni Ustaz. Itu dua persoalan saya. Maaf Ustaz, maaf kawan-kawan. Okay, baik. InsyaAllah jawab sikit lah sebelum kita start 9:30 insyaAllah kita 3 minit. Yang pertama, kenapa Al-Quran menjadi mukjizat yang paling agung kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kenapa Al-Quran ni Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang paling agung? Sebab itu adalah bukti kebenaran Nabi SAW sehinggalah akhir zaman walaupun Nabi itu dah tak ada. Yang ni saya petik daripada yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis Sahih Bukhari, kitab hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada satu hadis yang menyebutkan tentang Nabi-Nabi terdahulu diberikan banyak mukjizat. Tapi untuk aku ni, mukjizat yang paling besar untuk aku ni hanyalah Quran, itu wahyu Allah. Nabi sebut hanyalah kalamullah, wahyu Allah yang akan kekal sampai hari kiamat. Maka kata Ibnu Hajar, kenapa Al-Quran ni menjadi mukjizat yang paling agung adalah tanda kebenaran Nabi SAW. Dulu manusia nak mengikut seorang Nabi itu mesti lihat depan mata. Mana Nabi tu? Mana Rasul tu? Siapa orang yang aku nak ikut ni? Tapi hari ini Nabi Muhammad SAW dah tak ada. Yang ditinggalkan hanyalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi SAW. Ibarat macam ada surat lantikan diberikan kepada Nabi, yang sampai surat lantikan ni. Contoh. Yang sampai pada kita hanyalah Al-Quranul Karim yang Allah berikan sebagai wahyu kepada Nabi SAW. Dan Al-Quran itu membenarkan kerasulan baginda Nabi SAW, dan itu sebab pertama. Dan sebab yang kedua, banyak sekali lah kita tengok rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran, walaupun telah diturunkan 1400 tahun yang dulu, tetapi masih lagi menjadi rujukan yang sangat mendalam, yang sangat luas perbincangannya, yang banyak rahsia di dalamnya, yang sampai hari ini pun kita tak mampu nak kaji, nak keluarkan satu persatu rahsia. Sebab itulah Al-Quran menjadi mukjizat yang paling agung. Yang keduanya, apa tadi? Macam mana kita ni bukan berbangsa Arab nak tahu kita kata mukjizat Al-Quran ni, rahsia dia banyak. Antaranya ialah selagi mana, ini yang saya ambil adalah general, selagi mana kita tidak melazimi Al-Quran, maka kita tidak akan merasai kenikmatan mukjizat Al-Quran. Maka bagi saya ialah siapa yang melazimi Al-Quran, melazimi membaca Al-Quran, melazimi memahami Al-Quran, melazimi mentadabbur Al-Quran, melazimi mengamalkan isi kandungan Al-Quran, apa yang ditahu daripada Al-Quran diamalkan, maka dia akan tahu kenikmatan Al-Quran. Macam mana kita nak tahu kenikmatan kalau kita tak tahu apa isi kandungan dan kita tidak bersama dengan Al-Quran tu? Macam mana kita nak tahu aiskrim tu sedap kalau kita tak makan? Itu bahasa dia. Maka untuk merasai kenikmatan Al-Quran ni mestilah melazimi Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak penerangannya Ustaz. Ya, jelas, terima kasih. Baik, insya-Allah kita mulakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Tuan-tuan,
sahabat-sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita puji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan syukur. Malam ini Allah pilih kita semua untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kita, iaitu tadabbur dan juga talaqi dan juga tajwid. InsyaAllah malam ini kita menyambung surah yang ke-94, muka surat 596. Susunan Al-Quran ialah surah yang ke-94. Nama surah ni ialah surah Asy-Syarh ataupun nama lainnya ialah surah Al-Insyirah. Baik. InsyaAllah malam ini seperti biasa kita mulakan dengan talaqi Al-Quran. Saya minta untuk tuan-tuan bersama-sama buka mushaf muka surat 596 atau tengok pada aplikasi Al-Quran tuan-tuan di handphone atau di tablet atau di komputer. Surah yang ke-94. Surah yang mengandungi 8 ayat. Tetapi banyak maksudnya kita akan tengok sebentar lagi insya-Allah. Baik, insya-Allah kalau bersedia kita akan bacakan, saya akan bacakan kemudian tuan-tuan ikut insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Baik, yang ni ra dulu baru datang ghain. Ra dulu baru ghain. Jangan fa idza faragh dia ra atau faghar. Fa idza fagharta fansab. Faragh. Ulang sekali lagi. Fa idza faraghta fansab. Fa idza faraghta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, insyaAllah kita pergi dulu sekejap ke bahagian tajwid. Kita sambung huruf apa? Huruf qaf je. Qaf. Qaf. Ya betul, huruf qaf. Baik, kita tengok dalam nota huruf qaf. Huruf qaf tempat keluarnya adalah pada pangkal lidah yang paling dalam, yang paling hampir dengan anak tekak kita. Itu adalah tempat keluar bagi huruf qaf. Kalau lidah kita yang paling dalam, pangkal lidah yang bersambung, lidah yang depan ni kita boleh angkat-angkat, dia tidak melekat. Tapi di bahagian dalam tu dia melekat dengan kita punya tekak ini, maka kita tekan atau tolak dia ke atas sampai kita boleh menyebutkan huruf qaf, iaitu pangkal lidah angkat ke langit-langit berdekatan dengan anak tekak.
Maka kita akan gerakkan, kita akan tekan bahagian pangkal lidah ni ke atas. Sampailah keluar huruf qaf. Okey, qafun. Huruf qaf ni salah satu huruf disebut sebagai huruf muqatta'ah, huruf yang terpotong. Maksudnya ialah huruf yang digunakan di awal surah. Ada surah yang memakai huruf qaf wal Qur'anil Majid. Maka kita kena panjangkan, iaitu mad lazim. Baik, cuma nak sebutnya ialah huruf qaf ni dia keluar di pangkal lidah. Macam mana nak tahu dia keluar di pangkal lidah? Ialah dengan cara kita mematikan huruf qaf dan meletakkan satu huruf sebelum huruf qaf yang mati ni, huruf yang berbaris. Contohnya aq. Kita akan rasa di bahagian pangkal lidah atau dekat dengan hujung kerongkong ni, hujung tekak kita ni, akan ada benda yang bergerak. Itu adalah pangkal kita, pangkal lidah kita. Kita rasa akan ada rasa bergerak di bahagian pangkal lidah. Maka bahagian pangkal lidah yang dalam keluar huruf qaf. Tapi kalau kita tekan atas sikit, dia keluar huruf kaf. Masih lagi bahagian pangkal tapi bahagian luar atau bahagian atas. Bukan bahagian dalam yang dekat dengan anak tekak kita, bahagian dalam. Maksudnya ialah di bahagian dalam. Kalau kita tengok, kalau kita buka mulut, nampak anak tekak, maka di dalam tu. Di bahagian lidah yang dalam tu. Itu pangkal lidah kita ditekan ditekan atau diangkat pada langit-langit. Maka keluarlah huruf qaf. Yang dekat dengan huruf qaf ni ialah huruf kaf. Maka kena hati-hati, jangan sampai kita naikkan dia sikit jadi up dengan ak. Dia beza sikit. Kalau kita turun bawah sikit, maka dia jadi hujung kerongkong. Keluar huruf kha dan huruf ghain. Akh, aw. Tapi qaf tak ada. Qaf, aq, qa. Dia ada qalqalah. Dia tak ada. Dia tak ada macam bunyi kesat. Tak ada. Maka huruf qaf, dia bunyi dia ialah apabila pangkal lidah tu diangkat pada langit-langit. Baik. Huruf qaf ada beberapa sifat yang penting untuk kita tengok. Yang pertama ni ialah syiddah. Syiddah ni maksudnya ialah tertahan pada makhraj ketika menyebut huruf ni. Maksudnya ketika kita menyebut huruf qaf ni, pangkal lidah kita tu akan diangkat dan kena pada bahagian langit-langit dalam. Kita rasa macam dekat kerongkong, tapi dia bukan pada kerongkong. Sebab apa? Sebab yang kena pada langit-langit dalam ni atau bahagian dinding mulut kita yang dalam ni ialah lidah sebenarnya. Cuma kita tak dapat nak tengok. Kalau ada gambar rajah yang boleh kita tengok, kalau tuan-tuan ada buku nota tajwid dan sebagainya yang bergambar, tuan-tuan boleh tengok macam mana kedudukan lidah kita atau disebutkan sebagai pangkal lidah tu. Gambar dia. Atau siapa yang boleh cari kejap, fungsikan dalam ruangan chat. Gambar muka atau tajwid yang makhraj tu, maka di situlah tempat keluar huruf qaf. Maka syiddah, sifat syiddah ni maksudnya tertahan. Maksudnya pangkal lidah tu akan ditekan, kena pada bahagian langit atau dinding mulut kita yang dalam. Maka dia ada tahan. Kalau tak tahan, maka tak keluar huruf qaf. Huruf kaf juga ada sifat syiddah. Tapi kita boleh rasa, kita rasa macam lidah ni dikenakan pada langit-langit sebab di bahagian luar. Dan kita boleh rasa, kalau kita boleh tengok dalam mulut kita, kita nampak dia bergerak dan kena. Tapi bahagian dalam tak nampak. Tapi dengan sifat syiddah ni memberitahu kita bahawa qaf ni dia ditekan pada makhraj. Yang keduanya ialah isti'la. Isti'la adalah terangkat pangkal lidah atau terangkat hampir keseluruhan lidah. Menjadikan huruf ni ialah huruf yang tebal. Itu kita baca qaf, kita baca qa berbaris atas. Qa, qi, qu. Qa, qi, qu. Dan huruf isti'la ni selama-lamanya tebal. Sebenarnya saya ajar nak kongsi pada tuan-tuan, huruf isti'la ni martabat isti'la. Huruf-huruf isti'la ni ada 7. Kita dah bincang semua. Qaf ialah huruf yang terakhir. Saya pilih untuk huruf qaf untuk saya kongsikan pada tuan-tuan martabat tebal huruf isti'la ni. Bermula dengan kha, qad, dad, ta, dha, ghain, qaf.
7. Okey. Saya ulang balik. Kha, Sad, Dad, Ta, Dha, Qaf, Ghain, Qaf. Qaf ialah huruf terakhir bagi isti'la. Saya cadang nak kongsikan pada tuan-tuan, tapi insya-Allah minggu depan. Ada martabat. Kita tahu huruf isti'la ni semua tebal. Tapi ada tebal yang paling nipis. Ada tebal yang memang tebal. Sebab itulah kalau kita sebut huruf isti'la ni berbaris bawah nipis, maka tidak tepat. Huruf isti'la berbaris bawah masih lagi tebal. Kalau huruf ra tebal, dari sifat tarqiq, ra, ru tebal. Baris bawah ri tipis. Tapi untuk huruf isti'la baris bawah dia bukan nipis. Dia adalah tebal yang paling rendah. Nanti insya-Allah minggu depan kita ambil satu masa. Minggu depan kita tak sambung huruf kaf. Saya akan kongsikan martabat huruf isti'la yang 7 nanti. Supaya bila kita baca Quran nanti kita tahu sebutan yang betul bagi huruf isti'la ni. Termasuklah qaf. Kalau qaf, qa tebal, qi masih lagi tebal, tapi tebal yang nipis. Jadi saya tunjukkan contohnya pada minggu depan. Baik. Cuba nak sebutnya ialah sifat bagi huruf qaf ialah isti'la terangkat pangkal lidah atau terangkat keseluruhan lidah menjadikan huruf qaf ni sentiasa tebal. Sebab itulah dia sentiasa tebal. Sebab sifat isti'la ni terangkat pangkal lidah walaupun baris tu baris yang nipis, baris yang rendah, baris bawah contoh ni. Dia masih lagi tebal. Baik. Dan satu lagi sifat huruf yang tunggal. Terima kasih Tuan Aziz tuliskan huruf-huruf isti'la tu. Okay. Sifat huruf tunggal iaitu qalqalah. Bagi huruf qaf sama macam huruf ba, jim, dal, qaf, ta. Ba, ju, da, qa, ta. Huruf qalqalah ada 5. Ba, ju, da, qa, ta. Nak senang ingat ba, ju, da, qa, ta. Okey. Atau ba, jim, dal, qaf, ta. Huruf qalqalah ni atau huruf qaf ni dia akan mengeluarkan lantunan ketika ia sukun, sama ada sukun yang mendatang atau sukun yang sama ada sukun yang arid atau sukun yang jazam, sukun yang memang dia sukun. Sukun yang mendatang ni contohnya kita waqaf, berada di tengah ayat kita berhenti, atau berada di akhir ayat, di hujung ayat kita waqaf, maka akan melahirkan lantunan. Dan kita kena ingat dalam huruf-huruf ba, jim, dal, qaf, ta, ba, jim, dal, qaf, ta ada 2 huruf isti'la. Dalam 5 huruf qalqalah ni, huruf ta dan qaf adalah huruf isti'la. Menjadikan qalqalah dia qalqalah yang tebal. Saya nak sebut huruf qaf ni sebenarnya, tapi dalam saya sentuh huruf qa juga. Maka qalqalah huruf qa dia tak bunyi aq, dia bunyi aq. Contohnya qul a'udzu bi rabbil falaq. Tak bunyi qul a'udzu bi rabbil falaq. Tak bunyi ke, bunyi qa. Sama dengan pa, huruf pa. Contohnya at'amahum, apa, tak bunyi apa. Tapi untuk ba, jim, dal, ab, tak bunyi ab. Aj, tak bunyi aj. Ad. 3 huruf ni dia nipis. 2 huruf ni, ta dan qaf, yang kita tengah belajar ni qaf, maka qalqalah ni tebal. Baik di pertengahan, baik qalqalah yang kecil, yang sughra, ataupun yang kubra, atau yang akbar. Kita dah nak belajar qalqalah belum? Ada tak saya sentuh qalqalah? Dah kan? Di peringkat awal. Di peringkat awal saya sentuh qalqalah. Cuma nak tekankan pada huruf qaf ni mestilah juga qalqalahnya tebal sebab dia huruf isti'la. Maka sampai tahap tu huruf isti'la, qalqalah juga mesti tebal. Kita baca aq, jangan baca aq. Okey. Baik, itu adalah sifat huruf bagi huruf qaf. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safi ya? Ya, saya Tuan Safi, silakan. Ustaz, boleh tak Ustaz contohkan qalqalah untuk huruf qaf ni? Kalau boleh maybe Ustaz boleh
bacakan surah Al-Alaq, surah nombor 1 tu ke sampai nombor 3 ke? Surah Al-Alaq. Al-Alaq, dia huruf Qaf tu dia Boleh? ada sukun yang datang dan sukun yang wakaf pun ada juga. Baik, Boleh kami dengar. baik. Terima kasih, Cadangan yang baik. Ustaz. Puan Safi, baik. Baik, kita tengok surah Al-Alaq yang kita pernah bincang sebelum ni, surah Iqra. Ayat 1 sampai 3 tu ada qalqalah yang mendatang, ada qalqalah yang berakhir. Ini qalqalah yang memang dia asal qalqalah qat'i. Baik, saya bacakan sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Itu contoh. Untuk ayat 1 sampai 3, contoh qalqalah yang di pertengahan dan juga yang di hujung. Kalau huruf qaf tu di hujung atau kita wakafkan ada sabdu, maka jadi qalqalah akbar, maka kita tahan sedikit sebelum kita melepaskan bunyi qalqalah tersebut. Okey, harap jelas insya-Allah. Baik, ada soalan lain sebelum kita pergi kepada tadabbur surah insya-Allah. Baik, insya-Allah kita pergi kepada bahagian tadabbur surah. Surah Asy-Syarh atau surah Al-Insyirah menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan keselamatan dan persediaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Kalau kita tengok dalam surah sebelum ni yang kita dah bincangkan pada minggu lepas, surah At-Tin menceritakan nabi-nabi ulul azmi. Ujiannya dahsyat, semuanya bukan ujian calang-calang. Ada yang tak ada pengikut, ada yang sikit pengikut, ada yang dakwah dengan kaum yang terlampau besar, kaum yang terlampau ramai, contohnya Nabi Musa. Ada kaum yang ramai tapi yang ikutnya sedikit. Ada yang terpaksa menentang ahli keluarga sendiri, contohnya Nabi Ibrahim AS diuji dengan ayah, kemudian diuji dengan isteri, diuji dengan anak, kemudian terpisah dengan isteri dan anak, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk kali ini dalam surah ini, antara asbab nuzul yang disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, tafsir Tabari menyebutkan bahawa surah ini turun ketika awal Nabi menyampaikan dakwah. Ketika itu Nabi masih lagi tidak menyampaikan dakwah secara terang-terang. Maksudnya masih lagi sembunyi-sembunyi. Contohnya sahabat-sahabat dekat, ahli keluarga yang terdekat. Maka Allah menurunkan surah ini sebagai jaminan kepada Nabi SAW. Maksudnya Allah telah mempersiapkan Nabi SAW. Sehingga Allah menyebutkan alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yakni Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Maksudnya apa? Bukannya Allah nak beli Nabi Muhammad SAW, tapi Allah kata, wahai Muhammad, kau jangan risau bahawa Allah telah melapangkan dada engkau. Nanti kita tengok apa yang dimaksudkan dengan melapangkan dada. Cumanya masa itu Nabi risau. Nabi risau dengan keadaan umat dia. Nabi risau dengan apa yang masyarakat dia akan cakap bila dia menyampaikan Islam. Nabi juga risau untuk memahami wahyu, apa yang Allah sampaikan, dan menyampaikan pula kepada masyarakat. Nanti itu yang dimaksudkan dengan waba'ah. Nanti ayat yang kedua. Kerisauan Nabi itu atau berat Nabi itu yang Nabi pikul tu. Baik. Jadi itu adalah sebagai mukadimah surah Asy-Syarh. Nanti kita tengok juga dengan kaitan surah sebelumnya, iaitu surah Ad-Duha, surah selepasnya surah At-Tin. Surah Ad-Duha ni ialah Allah sebut sepanjang Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi ini memang banyak sekali nikmat yang Allah beri. Maka Allah sebut dalam surah Ad-Duha. Masa itu Nabi dah diangkat menjadi Nabi dan Nabi telah pun menyampaikan dakwah. Cuma dalam surah Asy-Syarh ni ketika itu baru saja tahun, atau kita kata tahun pertama kerasulan, bukan tahun pertama, tempoh pertama kerasulan, antara tahun pertama sampai tahun ketiga kerasulan Nabi SAW, itu tempoh pertama, iaitu Islam disampaikan secara sembunyi. Baik, maka Allah turunkan surah Asy-Syarh ni. Baik,
InsyaAllah kita akan kongsikan tadabbur surah ini. Saya dapati ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil, sekurang-kurangnya ada 5. Saya ambil daripada kalimah syarh. S-Y-A-R-H. Baik, untuk mudah kita ingat, iaitu S. Saya kumpulkan dengan nama syarh, surah Asy-Syarh ni. S-Y-A-R-H. S yang pertama ialah susah dan beban Nabi SAW dijamin dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika Nabi SAW dilantik menjadi Nabi dan Rasul, sebelum lagi diangkat dan dilantik menjadi Nabi dan Rasul, maka Nabi ketika itu telah pun memikirkan masalah umat dia dan merasakan bahawa apa yang masyarakat ni buat atau umat ketika itu buat, umat Nabi SAW, iaitu kaum Arab Jahiliyah ketika itu buat, adalah tidak benar dan bersalahan. Nabi mencari kebenaran, apa sebenarnya yang betul. Maka Allah sebut alam nashrah laka sadrak. Sebab itulah ada pendapat menyebutkan bahawa bukankah kami telah melapangkan dadamu, ini merujuk kepada peristiwa Nabi dibelah dada Nabi. Kan kita tahu Nabi ni dibelah dada berapa kali? 2 kali. Kan? Pertama di rumah Halimatus Sa'diyah, dijaga oleh ibu susuan Nabi. Yang keduanya ialah sebelum Nabi diangkat Isra dan Mi'raj. Nabi dicuci hati atau dada Nabi SAW. Tetapi ramai para mufassir menyebutkan bahawa tidaklah ayat ni membawa maksud dibelah, peristiwa dibelah dada Nabi, tidak. Cuma nak sebutnya ialah Allah telah melapangkan dada Nabi daripada apa yang Nabi fikir, daripada kesusahan yang ada dalam hati Nabi. Maka Allah telah memberikan ketenangan dalam hati Nabi SAW. Sehingga kan disebutkan Nabi diberikan wahyu, yakni Al-Quran, untuk menjawab segala masalah yang Nabi hadapi. Memang segala masalah, maka Allah akan berikan jawapan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW juga adalah untuk menyelesaikan masalah umat Nabi SAW yang ketika itu Nabi risau sangat. Dan satu lagi pendapat menyebutkan bahawa Allah juga melapangkan dada Nabi ini untuk memberi kefahaman terhadap Al-Quran. Allah memberikan kefahaman Al-Quran kepada Nabi SAW. Maka Allah sebut Allah telah melapangkan dada Nabi. Sebab apa? Sebab Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang paling besar, yang mana saya pernah sebut sebelum ni, dia jawami'ul kalim. Perkataan yang sedikit, yang ringkas, tapi maksud yang sangat luas. Allah sebut inna sanulqi alaika qawlan saqila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad satu perkataan atau perkataan yang berat, yakni Al-Quran. Berat untuk tanggung, sehingga kan Allah sebut dalam surah Al-Hashr yang saya bacakan tadi, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Al-Quran diturunkan ke sebuah gunung, ke atas gunung, maka tunduk terpecahlah gunung ni kerana takutnya pada ayat-ayat Quran. Nak kata beratnya Al-Quran ni, maka Allah sebut Allah telah melapangkan hati Nabi untuk memahami Al-Quran. Dan kalau kita tengok alam nashrah laka sadrak, kalimah syaraha ni ialah nama kepada surah ini. Dan kita pernah dengar atau kita selalu ulang kalimah syaraha ni sebenarnya bila ketika kalau kita dengar anak-anak kita pergi sekolah, masuk kelas akan baca doa. Doa yang Nabi Musa baca. Qala rabbishrah li sadri. Kan kalimah dia isyrah. Qala rabbishrah li. Kalimah yang sama, syaraha, iaitu lapangkan dada kami. Qala rabbishrah li, saya. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nabi Musa alaihissalam dan juga nabi-nabi yang lain tidak diberikan jaminan sebelum diangkat menjadi nabi bahawa dilapangkan dada. Kita tengok bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan untuk bertemu dengan Fir'aun, kalau boleh dia nak bercakap lama dengan Allah. Dalam ayat sebelum tu. Tetapi Nabi Musa ni Allah ajar supaya berdoa. Tak minta tak dapat. Tapi Nabi Muhammad SAW
Allah memberi jaminan, melapangkan dada Nabi, memberikan ketenangan kepada Nabi, memberikan kefahaman kepada Nabi terhadap Al-Quran. Maka menjadi mudahlah tugas dakwah Nabi SAW. Maka Allah sebut dalam ayat yang ketiga, ayat kedua, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, dan kami telah menghilangkan beban di belakangmu. Wada'a itu maksudnya ialah beban. Kalimah wada'a ni beban, maksudnya ialah sesuatu yang sangat berat sehingga kan diletakkan di belakang badan Nabi kemudian diturunkan. Ibaratnya macam kita mengangkat barang di atas badan unta, diletakkan sepenuh-penuhnya barang sehingga unta tak mampu bergerak. Tapi kita tengok unta angkat barang memang mampu bergerak. Walaupun perlahan tapi dia mampu bergerak. Memang kekuatan unta ni untuk angkat barang. Tapi kalau overloaded barang tu dia tak boleh bergerak. Maka kalimah wada'a ni berat yang sampai tak boleh nak pikul. Dan diletakkan di bawah, ke bawah. Maka itu adalah berat yang sangat berat. Sebab itulah Allah guna kalimah wada'a ni juga untuk ibu mengandung. Maksudnya ialah Allah menaik taraf kedudukan wanita ni. Kalau lelaki lah mengandung memang tak mampu lah. Mengandung je tidur baring je. Tapi kita tengok isteri kita mengandung, boleh jalan, boleh masak, cuba buat kerja rumah. Maka itu Allah sebutkan memang berat tugas wanita ni mengandung. Sebab itulah kita ni kalau ada ibu kita kena ingat. Walaupun ibu kita macam mana, dia mengandungkan kita pun kita tak mampu nak bayar. Belum lagi air susu dia, menjaga kita, mendidik kita, tak terbayar. Sebab kalimah wada'a ni Allah sebut dalam surah Al-Imran, cerita tentang ibu mengandung ni, kisah Nabi Zakaria ni, cerita tentang ibu mengandung. Allah kalimah wada'a ni memang berat, satu tugas yang berat, mengandungkan anak sangat berat. Maka Allah sebut wa wada'na anka wizrak, berat yang kamu rasa tak mampu nak pikul tu, maka Allah telah hilangkan alladhi anqadha zahrak, yang memberatkan di belakang tadi. Ayat kedua dan ketiga, yang kamu rasa berat, yang kamu tak mampu nak pikul, maka Allah telah hilangkan. Maka pengajaran yang pertama tadi, saya ulang balik, susah dan beban yang dihadapi oleh Nabi SAW, maka Allah hilangkan. Allah jamin Allah akan angkat. Baik, yang keduanya ialah why. Why maksudnya ialah yakinlah agama Islam tu pasti akan menang. Maksudnya kebenaran ni akan pasti mengatasi kebatilan. Ini merupakan ayat yang kelima dan yang keenam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Baik. Dalam ayat fa inna ma'al usri yusra, Allah sebut maka. Kenapa maka? Sebab apa? Tugas dakwah Nabi ayat 1 sampai 3 ni yang Nabi rasakan payah, nak jaga masyarakat ni payah, nak didik masyarakat ni payah, nak faham Quran ni payah, susah bagi Nabi. Maka Allah kata fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ayat yang kelima keenam ni khusus bukan sahaja untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi untuk semua Nabi dan juga untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Kesusahan yang kau rasa wahai Muhammad, inna ma'al usri, yang ni menarik untuk kita tengok. Kalimah al-usri merujuk kepada satu kepayahan. Yusran dalam bentuk nakirah. Al-usri ni maksudnya ialah khusus, satu kepayahan. Kepayahan itu. Al-usri itu kepayahan itu. Contoh kita ada satu kepayahan yang kita susah nak buat. Atau kita diuji dengan satu perkara, satu je kesusahan yang kita ada. Tapi yusran dia datang dalam bentuk yang kata khusus, lawannya apa? Kata apa? Kalau al-usra ni kata khusus, yusra ni bukan kata khusus. Dia tidak merujuk pada itu, tapi merujuk pada kesenangan yang banyak. Kesusahan yang satu ni, yang payah ni, maka gantinya ialah kesenangan yang banyak. Kalau kita faham, dalam ayat ni bukan merujuk kepada susah tu, tapi nak sebut kesenangan yang banyak tu. Kalau kita diuji dengan kepayahan hari ni, sahabat-sahabat kita ada yang diuji dengan COVID hari ni, kan? Tuan Wan Abdul Hadi, Tuan Jarhan, maka dan tuan-tuan sahabat-sahabat yang lain, maka kita kena ingat ujian yang datang tu satu, kita susah nak bernafas, kita diuji dengan demam, tak boleh bergerak, badan tak larat, tapi kesenangan tu banyak dan hikmah tu akan datang kepada kita satu hari nanti. Maka kita tengok kebenaran itu akan mengatasi kebatilan. Muhammad, dakwah Islam ni yang kau sepayah nak bawa, kau nak sampaikan, nak memahami Al-Quran, nak mendidik umat kau ni payah, tapi kepayahan itu akan dibalas dengan bermacam-macam kesenangan.
Allah janjikan. Maka kita ambil bahawa Islam itu pasti akan menang. Kebenaran itu pasti akan mengatasi kebatilan. Maka Allah ulang ayat yang ke-6, inna ma'al usri yusran. Kenapa diulang? Sedangkan tadi fa inna ma'al usri yusran dah sebut dah. Maka daripada kepayahan yang kita fikir ni, kepayahan yang Nabi rasa ni, maka Allah janjikan kesenangan, maka Allah ulang juga. Kalaulah ada kepayahan yang sama, maka kesenangan juga akan jadi lebih banyak daripada itu. Maksudnya, satu kesusahan, al-usri diulang 2 kali merujuk pada satu benda yang susah, sama. Tapi yusran ni tadi disebabkan dia bukan kata khusus, dia nakirah. Dalam bahasa Arab disebut sebagai isim nakirah. Merujuk kepada luasnya kesenangan tu. Maka 2 kali kesenangan tu berbentuk kesenangan yang bermacam-macam. Maka itu janji Allah Subhanahu Wa Taala, dan janji ini terpakai kepada nabi-nabi terdahulu, semua nabi, dan juga terpakai untuk umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, iaitu kita. Maka kita janganlah rasa mengeluh, jangan rasa susah hati. Ini menjadikan Nabi SAW berpegang pada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka Nabi ni diberikan motivasi, galakan. Manusia ni suka diberikan motivasi, galakan. Sama lah juga dengan kita. Bila kita ingat ayat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, jangan ingat kalimah al-usri tu. Ingat kalimah yusran. Payah tu memang semua orang akan ada payah. Tapi bila kita tengok kepayahan tu dari sudut pandang hikmah yang Allah nak bagi, maka kita akan banyak dapat kesenangan, insya-Allah. Baik, maka itu ayat yang ke-5 dan yang ke-6, iaitu pengajaran yang kedua, yakinlah bahawa kebenaran akan mengatasi kebatilan, kesenangan akan datang selepas kesusahan, dan yakinlah kalau Islam ni berbanding agama lain, maka Islam ni pasti akan menang, dan pastilah Islam ni adalah agama yang benar. Baik, yang keduanya, yang ketiganya ialah A. Allah mengangkat darjat Nabi. Allah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad SAW berbanding nabi-nabi yang lain. Dalam ayat yang keempat Allah sebut wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan nama. Ini merupakan satu, kita kata, kelebihan yang Allah kurniakan khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tengok dalam solat kita, bila disebut nama Allah, maka disebutkan nama Nabi SAW. Kan? Dalam syahadah, bila disebutkan nama Allah, maka disebutkan nama Nabi SAW. Dalam azan contohnya, bila disebutkan nama Allah, disebutkan sekali dengan nama Nabi SAW. Hatta ketika Nabi Adam AS bermunajat mohon ampun, melakukan dosa kepada Allah, bila makan buah larangan daripada dalam syurga, maka Nabi Adam juga bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Apabila dia nampak di arasy Allah ni ada nama Nabi Muhammad SAW. Maka kalimah Nabi atau nama Muhammad ni sentiasa bergandingan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan bahawa daripada Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa Jibril pernah datang kepada aku. Nabi SAW bersabda, Jibril pernah datang kepada aku, maka kata Jibril AS, sesungguhnya Tuhanku pernah berfirman, tahukah kamu bagaimana aku meninggikan namamu, iaitu nama Nabi Muhammad SAW. Maka Jibril menjawab, Allah lebih mengetahui. Maka Allah berfirman, apabila namaku disebut, maka disebut pula namamu bersamaku. Disebut pula namamu bersamaku. Sebab itulah iman seseorang tak akan lengkap kalau kita hanya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak beriman pada Nabi SAW. Ataupun kita beriman pada Nabi, tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia complementary. Dia melengkapi. Dua-dua ni mesti selari. Sebab itulah Allah sebut wa rafa'na laka dzikra. Allah mengangkat kedudukan Nabi Muhammad ni tinggi berbanding kedudukan Nabi yang lain. Hatta kita tengok dalam surah ni juga Allah memberikan jaminan pada Nabi. Tapi Nabi-Nabi lain tak ada. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, hatta Nabi-Nabi Ulul Azmi pun tiada kelebihan seperti itu. Susah minta tolong pada Allah SWT. Tapi Nabi Muhammad SAW, Allah jamin
Susah je wahai Muhammad, kau jangan risau, aku tolong kau. Aku lapangkan hati kau. Itu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi SAW. Hatta kalau kita tengok Nabi-Nabi dulu, Nabi-Nabi yang dulu, Allah tidak memanggil Nabi-Nabi dahulu dengan panggilan atau laqab yang baik, yang bukan yang baik, yang khusus, yang manja. Allah sebut ya Zakaria inna ya Musa, contohnya ya Isa, ya Bani Israel. Tapi untuk Nabi SAW Allah sebut dengan panggilan yang manja. Contohnya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang menutup diri dia. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Allah sebut khusus kepada panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu rasa beruntung apabila kita ni dilahirkan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tengok betapa cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya pengajaran yang keempat. Betul, keempat. Baik, pengajaran yang keempat ialah rapatkan diri dengan Allah. Dalam ayat ni ialah ayat yang ke-7 dan ke-8. Kita dah bincangkan sebelum ni, kaitannya juga dengan surah At-Tin sebelum ni, iaitu apa yang kita buat, usaha Nabi SAW dalam berdakwah, hatta kita hari ni, dalam apa tugasan harian kita, kerja kita. Dalam surah At-Tin cerita tentang dakwah Nabi. Bila dah berdakwah, maka dekatkan diri dengan Allah. Maksud dekatkan diri dengan Allah, kalau kita tengok, ayat ni ialah Allah sebut, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Maksud ialah setelah kamu selesaikan satu urusan, maka kerjakanlah satu urusan yang lain bersungguh-sungguh. Maksud urusan yang lain, fansab ni maksudnya ialah qiyamul lail. Qiyamul lail. Nabi SAW menjadi kewajipan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan ibadah qiyamul lail. Menjadi kewajipan kepada Nabi SAW sehinggakan para sahabat rasa wajib juga untuk mereka. Tapi tidak wajib untuk para sahabat dan juga kita hari ini, hanyalah sunat, tapi untuk Nabi menjadi wajib. Kenapa? Allah sebut فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Allah suruh Nabi bila selesai menyampaikan dakwah, menyampaikan urusan kerja siang dan sebagainya, maka malam mestilah dekatkan diri dengan aku. Ulangkan diri engkau pada aku. Wa ila rabbika farghab, iaitu meletakkan sepenuh pengharapan memandang atau memalingkan wajah, iaitu kita hanya meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa rindunya Nabi SAW untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nabi siangnya berdakwah, malamnya ialah untuk bermunajat, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi meluahkan perasaan Nabi, Nabi meluahkan kebimbangan Nabi, Nabi meluahkan apa kepayahan yang dirasa dalam qiyamul lail. Maka begitu juga dengan nabi-nabi yang lain sebenarnya. Kalau kita tengok dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Taha, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia bertemu Allah Subhanahu wa taala, kan kita dah sebut dalam surah At-Tin sebelum ni. Wa turi sini, iaitu pada Bukit Sinai atau Tur Sinai. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam bila bertemu Allah Subhanahu wa taala, ada peluang bertemu Allah. Memang Nabi Musa ni dia tak sama macam Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Musa ni ialah selain tongkat dan sebagainya, Nabi Musa ni disebut sebagai kalimullah. Maksudnya boleh bercakap direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah tanya kepada Nabi Musa, kan? Qala alqiha ya Musa. Allah tanya kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Allah tanya pendek saja. "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Qala hiya 'asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Apa yang ada pada tangan kanan kau wahai Musa? Soalan Allah pendek. Tapi Nabi Musa ni bila dapat berpeluang cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jawapan dia panjang.
Maksudnya dia nak berlama-lama bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hari ni kalau boleh solat makin lama makin pendek. Ustaz, kalau boleh solat Isyak Ustaz, baca ringkas Ustaz, baca solat lazim tak apa. Ada pula datang jumpa saya, Ustaz, kita ni ramai yang tua-tua Ustaz. Yang datang jumpa saya tu muda. Ustaz, kita ni ramai tua-tua, yang depan ramai tua-tua, baca ringkas Ustaz. Dia bagi alasan yang tua-tua contoh. Tapi tak adalah saya baca panjang pun sebenarnya. Saya baca suku muka surat dia. Sikit je, 4 baris, 3 baris. Cuma rasa lama. Kita sebenarnya rasa lama. Tapi kalau kita tengok Nabi terdahulu, termasuklah Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka fa'idha faraghta fansab, rindu untuk bermunajat, bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah dalil bahawa Nabi SAW siangnya menguruskan kehidupannya, termasuklah berdakwah, maka malamnya menyibukkan diri Nabi SAW bertemu Allah Subhanahu Wa Taala dengan berqiyamul lail. Yang terakhir, yang kelima ialah hikmah Allah menjadikan Nabi daripada kalangan umat manusia. Hikmah Allah mengangkat Nabi ini daripada kalangan manusia. Sebab apa? Sebab kita nampak Nabi SAW juga sama macam kita. Ada ujiannya, bila datang ujian ada kebimbangan, ada kerisauan. Nabi juga berkeluarga, Nabi juga menguruskan hidup, Nabi juga mencari nafkah, Nabi juga berniaga. Maka hikmahnya adalah Allah nak suruh kita ambil Nabi ni sebagai role model, contoh ikutan terbaik. Al-Quran sebut qudwah hasanah, contoh ikutan yang terbaik. Memang kelebihan yang ada pada Nabi ni kita tak boleh dapat. Hatta Nabi-Nabi terdahulu kita tak dapat. Hatta Nabi Ulul Azmi tak dapat. Tapi kita boleh dapat sama macam mana Nabi buat. Kita boleh dapat, boleh ikut macam mana Nabi buat. Bila payah, minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam kesusahan, bila dalam kesulitan, kita kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok antara hikmah lain, Allah menjadikan Nabi ini dalam kalangan umat manusia, dilantik daripada umat manusia, maka yang kita boleh tengok yang paling dekat dengan kita ialah kehidupan Nabi sama macam kehidupan manusia lain. Dia tak sama macam paderi di gereja, tak boleh kahwin, tak boleh beranak, semua. Kalau kita tengok paderi ni tak boleh kahwin, tak boleh ada hubungan, tak boleh. Tapi Nabi ini hikmahnya, dia sama macam kita, berkeluarga, berkahwin. Maka kita akan nampak Nabi juga makan. Maka Nabi memberikan contoh yang terbaik ketika Nabi makan. Nabi memberikan contoh yang terbaik ketika Nabi beristinja, membuang najis contohnya. Nabi juga memberikan contoh terbaik dalam bab taharah. Nabi juga memberikan contoh terbaik dalam ibadah, dalam solat dan sebagainya. Sehingga kan kita nampak dalam urusan dunia, Nabi memberikan contoh yang terbaik. Apatah lagi dalam urusan ibadah, mendekatkan diri pada Allah, melazimi Al-Quran, memahami Al-Quran, maka Nabi juga memberikan contoh-contoh yang terbaik. Hatta dalam membaca Al-Quran juga. Dalam membaca Al-Quran, dalam bab tajwid, banyak sekali hadis yang ceritakan bagaimana bacaan Nabi SAW. Nabi juga memberikan contoh yang terbaik. Maka layaklah kita ikut Nabi. Sebab Nabi ni macam kita juga manusia. Cuma Allah menjadikan Nabi ni, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai contoh ikutan yang terbaik. Semua yang baik itu datang daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah insya-Allah sebagai pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Asy-Syarh ni. Surah yang pendek, tapi kita nampak bahawa Allah memuliakan Nabi dengan Allah memberikan jaminan kepada Nabi. Surah ni awal ketika Nabi baru diangkat menjadi Nabi, sebutkan antara tahun pertama sampai tahun ketiga Hijrah, dan Nabi masih lagi dalam fasa menyampaikan Islam secara sembunyi, bukan secara terang-terangan. Wallahu a'lam. Ada soalan insya-Allah? Ada kawan kita hantar gambar makhraj huruf. Bagus. Alhamdulillah, terima kasih tapi hantar. Terima kasih Tuan Azam. Ada gambar tu.
Huruf Qaf tu di situ. Betul-betul dekat, kalau tengok gambar yang JPEG ni, yang atas ni, mula-mula Tuan hantar ni, Qaf tu betul-betul pada anak tekak. Hampir dengan anak tekak. Kalau gambar satu lagi yang berwarna ni, juga dekat dengan anak tekak, cuma tak nampak clear. Okay. Baik, saya buka pada soalan. Kalau soalan, kalau tak ada soalan, insyaAllah kita berhenti, kita sambung mengenai insyaAllah. Ustaz, maaf Ustaz, boleh tanya Ustaz? Silakan. Kan tadi yang ayat tu Ustaz, yang ayat ke-5 dengan ke-6 tu yang Ustaz ajar tadi, maknanya pada kesusahan yang satu tu, dia bersamanya akan ada kesenangan yang lebih daripada satu. Macam tu lah Ustaz, yang pemahaman Ustaz cerita tadi tu. Jadi macam mana kaedahnya Ustaz untuk kita ni, bila ditimpa musibah atau kesusahan tu, macam mana caranya untuk kita tak nampak yang satu musibah tu, tapi untuk kita melihatkan yang kesenangan yang lebih daripada satu tu. Macam mana caranya Ustaz? Sebab susah nak buat macam tu Ustaz sebenarnya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik. Apabila kita ditimpa musibah, macam mana kita tak nak tengok musibah yang satu tu dan kita nak tengok kesenangan yang banyak. Baik, yang ni saya rasa saya nak kongsikan. Ada satu ayat Quran yang menyelesaikan semua masalah manusia sebenarnya. Mungkin saya pernah kongsikan dan mungkin saya tak pernah kongsikan, saya pun tak ingat. Dan satu ayat Quran ni, kalau kita berpegang dengan ayat Quran ni, maka dia menyelesaikan semua masalah kita dan juga membawa maksud kepada fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya pernah sebut sebelum ni dalam surah Al-Kautsar, cerita tentang Nabi kehilangan anak. Nabi memandang kesusahan yang satu. Nabi memandang musibah yang satu tu. Nabi memandang, aku tak ada anak, aku tak ada pewaris lelaki, orang duk kata kat aku, orang hina aku. Tetapi Allah ajar kita bahawa satu kesusahan yang kau rasa payah tu, yang berat tu, satu benda yang kita hadapi tu, sedangkan banyak lain kesenangan yang Allah bagi. Mungkin hari ini sahabat, contohnya ini contoh. Saya juga pernah diuji dengan COVID, tuan-tuan juga ada sebagian sahabat kita diuji dengan COVID. Mungkin kita rasa kita tak mampu nak jalan, tak mampu nak bergerak, nak pergi tandas pun tak larat, nak bangun pun tak larat. Tapi hikmah yang lain ialah kita boleh nampak kita ada isteri di sisi kita yang jaga kita, yang mungkin menyiapkan makanan kita. Ada orang yang ambil berat pasal kita. Ada orang yang sayang kita, ambil berat pasal kita. Ada orang tanya pasal khabar kita. Ada orang hantar bantuan pada kita. Maka itu bentuk kesenangan-kesenangan yang lain yang Allah gantikan. Menggantikan payah yang kita dapat. Ini contoh. Kalau saya tengok, masa saya uji COVID ni, Masya Allah, banyaknya kesenangan-kesenangan yang kita rasa, kalau aku tak diuji COVID, mungkin aku tak sampai tahap ni. Allah bagi banyak kesenangan. Allah hantar beras, bayangkan tuan-tuan, beras 3 kampit orang hantar. Telur 5 tray orang hantar. Siapa nak makan? Saya tak ada kat rumah masa tu. Saya di hospital. Tapi orang rumah saya kata, ada 5 tray telur. Saya kata, siapa nak makan, bagi kat orang. Bagi kat cleaner, bagi kat orang. Roti, Allah. Itu banyak kesenangan-kesenangan yang Allah gantikan. Mungkin tak rasa kat kita, tapi kalau rasa kat keluarga kita dan sebagainya. Itu bentuk kesenangan. Sama lah juga macam Nabi bila kehilangan anak tu, dia rasa satu musibah tu. Hilang anak tu. Tapi Allah kata, banyak lain kesenangan yang kau dapat. Susah. Al-usri ni, kesusahan tu satu. Tapi yusra ni sebenarnya banyak. Cuma kita pandang satu. Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Tak syukur pada setiap apa yang kau dapat ni, maka la in syakartum la azidannakum, Allah tak akan tambah. Sebenarnya susah satu, tapi banyak lain Allah nak bagi. Tapi sebab kita tak syukur satu tu, maka kita nampak semua tu jadi masalah. Semua yang datang tu berbentuk masalah. Satu masalah bila dibesarkan, maka datang banyak masalah yang lain. Tapi kalau kita bersyukur, syukur ni tinggi lebih dari sabar. Kita nak bincang sebelum ni. Saya nak terangkan sebelum ni bagaimana kisah Nabi Yusuf AS. Tapi kalau kita syukur benda yang kecil, musibah ni, atau apa saja yang kita dapat yang kecil, maka Allah akan tambah kesenangan-kesenangan yang lain. Dan sebenarnya macam mana kita tengok susah tu akan melahirkan kesenangan yang banyak. Kalau kita rasa Alhamdulillah ya Allah, aku demam pun ada orang yang berat pasal aku. Aku tak datang kerja pun ada yang tanya khabar pasal aku. Aku tak datang kerja pun ada orang hantar bantuan, hantar makanan, order Grab, hantar kat rumah contohnya.
Itu contoh-contoh kesenangan yang Allah gantikan. Yang mungkin kita tak nampak. Tapi mula hari ni, bila ada musibah, tengok kesenangan yang Allah bagi. Oh, aku dapat ni lagi, ya Allah. Aku masih ada ni lagi, ya Allah. Aku ada masih ada. Maka, ia akan menjadikan kita lebih lapang dada dan lebih melihat satu kesusahan tu tidaklah yang berkuasa bagi pada kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada soalan ke pada chat? Saya tak pasti. Saya tengok ada soalan tadi, nampak. Ada. Hadi tulis tu. Salam Ustaz, saya baca salam Ustaz. Pada 2019 dulu saya dijemput sebagai wakil UABJ untuk beri sedikit ucapan pada majlis dan baca Yasin dan Asmaul PSR. Saya ada kod ayat 5 dan 6 surah Al-Syurah ni dalam konteks bahawa setiap dari usaha anak Al-Jannah ni dalam bersusah-susah pergi kelas dalam bahan tuition dan TV syariah akhirnya dalam bejaan. Adakah betul dan tepat saya menggunakan ayat ini? Maaf, saya punya line kurang baik. Baik. Soalan yang baik dan contoh yang baik. Bagi saya contoh yang baik. Sebab apa? Sebab memang sebenarnya saya juga diajar oleh guru saya, bila kita dalam nak masuk ujian, contohnya bila nak masuk ujian, kan, banyakkan baca surah Asy-Syarh. Even saya pun sampai hari ni, saya ni pecah lubang pada tuan-tuan, bila saya nak jadi imam, saya nak bawa ayat yang payah. Saya rasa ayat ni memang saya tak apa nak ingat, tapi saya nak bawa dalam semayang. Kadang kita nak ulang dan sebagainya, maka sebelum semayang tu saya akan banyak baca surah Asy-Syarh. Pesan guru saya, bila masuk dalam satu benda yang kita rasa berat, kan, ujian dan sebagainya, temuruga dan sebagainya, maka perbanyakkan baca surah Al-Insyirah, maka dia akan memudahkan urusan. Samalah juga macam anak-anak tadi, kepayahan dia orang tu satu je sebenarnya, nak jawab exam tu je sebenarnya, tapi atas pengorbanan yang mereka lakukan, kan, pergi sekolah, belajar, tuition lagi, study group lagi dan sebagainya, maka kesenangan tu Allah akan gantikan. Mungkin ada sebagainya kesenangan tu dapat 5A, ada sebagian orang dapat 4A, dapat 3A, ataupun berapalah A yang didapat pun, maka setiap apa yang kita buat tu ada timbal balik dia, ada bayaran dia. Wallahu a'lam. Biar ada soalan lain? Baik, insyaAllah kalau tak ada soalan, terima kasih kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat ambil sedikit pengajaran daripada surah Asy-Syarh. Kita sama-sama pegang, kita ingat ayat ni, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ayat ni bukan nak cerita tentang payah ada senang, tak ada. Cerita ni ialah banyak senang. Memang semua orang akan ada kepayahan, tak ada orang yang tak ada kepayahan. Hatta Nabi juga ada kepayahan. Apatah lagi kita ni, umat yang biasa, manusia yang biasa. Maka kita kena ingat banyak kesenangan atau kemudahan lain yang Allah akan gantikan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sebut 10 kepayahan tuan-tuan, tuan-tuan boleh senaraikan 100 kesenangan tuan-tuan dapat. Ingat tu. Kita sebut 10 kesusahan kita, tapi ada 100 kesenangan kita dapat. Sebenarnya, cuma kita tak pernah tengok. Jadi, itulah sedikit kita kata pengajaran daripada surah yang penting ini, insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Terima kasih kepada tuan-tuan semua, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya end for all.